Adakah kos sara hidup ditangani masa PN berkuasa? Sudah tentu ramai di antara kita masih merasai dampak COVID-19 yang menyerang dengan ganas seluruh dunia baru-baru ini. Ditambah pula dengan perang Rusia-Ukraine yang masih belum nampak akan berakhir. Tahun lepas, walaupun berhadapan dengan kekangan masa kempen yang pendek dan kesukaran untuk bertemu pengundi, Pakatan Harapan masih berjaya mendapat undi terbanyak. Kerajaan perpaduan yang diusulkan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berjaya menyelesaikan kemelut pembentukan sebuah kerajaan yang stabil. Justru, model negara madani didakap untuk membina kerajaan yang inklusif, mencakup segala ruang kehidupan, baik untuk pihak pengeluar, pembekal, peruncit maupun pengguna. Masalah kos sara hidup ditangani di peringkat puncanya ia membenih dan berterusan. Masalah orang tengah gerombolan kartel, ketirisan, salah guna kuasa dan rasuah dikenal pasti sebagai duri dalam daging yang mengancam perkembangan masyarakat yang sihat dari segi mental, fizikal dan kerohanian. Justru adalah amat tidak adil lontaran tuduhan bahawa kerajaan ini tidak memberi sepenuh tumpuan kepada agenda menangani kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikannya dan menyifatkannya sebagai dakwaan liar semata-mata. Tahun ini merupakan pertama kali pejabat Perdana Menteri mengadakan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup NACCOL. Saya dibantu oleh kedua-dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Fadilah Yusof dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melalui beberapa jawatankuasa lain, katanya dipetik media. Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan NACCOL dipengerusikan Ahmad Zahid yang juga Menteri Wilayah dan Desa. Selepas ini, beliau akan mempergiatkan usaha pemantauan dan pelaksanaan dasar dan strategi Kerajaan Malaysia Madani dengan mengadakan mesyuarat setiap bulan, tegas Anwar. Selain kedua-dua timbalan Perdana Menteri, mesyuarat NACCOL turut dihadiri 7 Menteri Kabinet mewakili 7 kluster di bawah NACCOL. Mesyuarat juga turut dihadiri wakil dari agensi kerajaan dan kementerian berkaitan, pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan serta pakar dari Institut Penyelidikan. Kos sara hidup agenda nasional dan menuntut pendekatan seluruh negara. Kata Anwar sambil menyeru, adalah lebih wajar pihak yang membuat tuduhan bersama-sama Kerajaan Malaysia Madani mengemeling usaha dalam membantu rakyat serta mengurangkan berpolemik. Sebagai contoh, inisiatif rahmah yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN di bawah teraju Datuk Seri Sahaluddin Ayub semakin membuahkan hasil apabila konsep itu semakin meluas dari masa ke semasa. Menurut Anwar, setakat ini sebanyak 71,400 bakul rahmah diedarkan kepada kelompok miskin Tegar dengan kerjasama daripada 10 penyumbang utama. Inisiatif jualan rahmah kini membabitkan 16 pasaran yang besar dan rangkaiannya yang meliputi 118 kawasan parlimen dengan 8,223 lokasi, 12,000 unit penyimpanan stok jualan sehingga 31 Disember depan. Bagi menu rahmah, 1,706 premis makan dan restoran mengambil bahagian dan berkenaan Bazar Ramadan, rahmah itu meliputi 41 lokasi dengan membabitkan seramai 913 peniaga, ujarnya. Rakyat Malaysia secara umumnya bukan sahaja berpeluang membeli makanan dan barangan harian dengan harga yang rendah dalam skim payung rahmah, kerajaan juga membelanjakan RM170 juta sebagai bantuan khas kepada 850,000 pekebun kecil getah pesawah dan nelayan. Pembayaran untuk bantuan ini diselaraskan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berdasarkan tata kelola pengurusan yang pasti tiada ketirisan dan sampai kepada kumpulan sasaran. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata pemberian bantuan khas Hari Raya sebanyak RM200 kepada pesawah dan nelayan ini dijangka akan dapat memanfaatkan seramai 240,000 orang pesawah dan 38,500 orang nelayan di seluruh negara. Pengumuman ini membuktikan keprihatinan kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam memastikan nasib pesawah dan nelayan sentiasa terpelihara dalam menghadapi cabaran kos sara hidup yang tinggi selaras dengan kerangka visi Malaysia Madani, katanya dalam kenyataan. Mohamad berkata Perdana Menteri tidak menggunakan Kementerian Kewangan untuk kepentingan peribadi untuk rakan dan keluarga tetapi untuk kepentingan dan faedah rakyat. Terkini, Mohamad Sabu berkata KPKM bersetuju untuk menambah 10 lagi outlet pasar tani untuk jualan khas Syawal Madani. Pasar tani itu sebagai tambahan kepada 103 outlet di bawah kendalian Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) yang diumumkan sebelum ini. FAMA juga akan cuba untuk cukupkan barangan keperluan termasuk ikan, sayur, minyak masak dan barangan utama lain, tegas Mohamad.
Untuk rekod dalam Belanjawan 2023, kerajaan mengumumkan bantuan RM300 sebulan kepada nelayan dan RM200 sebulan untuk pesawah padi bagi tempoh 3 bulan semusim, serta menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan kepada pekebun kecil getah. Tak cukupkah lagi? Anehnya ketika berucap di Majlis Ihya Ramadan pimpinan kerajaan negeri bersama anak Kelantan di perantauan bertempat di Bangi Convention Centre, Bandar Baru Bangi pada 1 April lalu, Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh masih mahu menjatuhkan kerajaan yang sedang berusaha keras untuk menangani isu kos sara hidup. Kita pilihan raya baru ni alhamdulillah jumlah kita cukup kalau nak kira. Tapi Allah tak izin lagi. Tak izin lagi. InsyaAllah tak lama berkali ada keizinan lah tu. InsyaAllah adik kakak kena doa banyak dalam bulan Ramadan ini. Katanya, kononnya jika dibiarkan sahaja kerajaan yang ada, nasib Melayu Islam akan terjejas kerana kerajaan mengabaikan mereka, termasuk dalam Belanjawan 2023 baru-baru ini. Kalau kita baca Belanjawan negara yang tebal itu, kita dapati yang diagih kepada orang miskin, majoriti orang Melayu, peniaga-peniaga kecil dan sederhana, siapa dia orang Melayu. Peruntukan daripada kerajaan berbilion-bilion ini ditujukan kepada syarikat-syarikat yang besar. Dakwa Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS itu. Beliau menghasut mereka yang mungkin antaranya penerima bantuan khas kerajaan atau menikmati faedah skim payung rahmah supaya menggigit tangan pihak yang berusaha menghasilkan program yang bermanfaat kepada rakyat Malaysia itu. Apakah jawatan Nik Muhammad Zawawi ketika Perikatan Nasional masih menguasai Putrajaya? Beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 mengganti Datuk Cik Abdullah Mat Nawi. Apa yang beliau lakukan ketika itu selain memperlekeh ikan kembung sebagai cap ayam kerana tidak setaraf dengan ikan kelah? Adakah kerajaan yang didirikan oleh Perikatan Nasional secara tebuk atap berjaya menangani masalah kos sara hidup? Tepuk dahi tanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia.